أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم آمين في الدارين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatidzah barisan EJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah kerana memilih kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan diberikan kelapangan masa dapat kita duduk bersama-sama. Dan kepada sesiapa yang belum berniat iktikaf, sama-sama kita berniat iktikaf. Moga-moga pahala belajar pun kita dapat dan juga pahala iktikaf. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung kitab kita, kitab Durus Samin, pada menyatakan sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib dan juga sifat mustahil dan juga sifat harus bagi Allah dan juga segala rasulnya. Dan pada hari ini kita masuk membicarakan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Yang ketujuh daripada sifat mustahil yang tak boleh terima sifat tersebut ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil. Mustahil ni ma la yutasawwaru fi aqlihi wujuduhu. Barang yang tak boleh terfikir oleh akal kita benda tu ada pada zat Allah Ta'ala. Itu tak boleh. Maknanya tak boleh terfikir oleh akal benda tu ada. Seumpama kita menolak setiap sesuatu benda tu tiada orang yang menjadikan. Tak boleh nak terfikir oleh akal kita. Tak boleh terima. Ada seorang hamba Allah Ta'ala, dia bagi tahu bahawasanya lampu orang kata lampu baca ni tak ada orang yang jadi. Saya cakap lampu ini tak ada orang yang buat. Agak-agak percaya ke tidak? Sudah pasti tak percaya, walaupun kita tak tahu siapa yang buat dia. Begitu juga sifat mustahil bagi Allah Ta'ala ini, walaupun kita sifat mustahil bagi Allah Ta'ala ini, kita tak boleh terima sifat tu ada pada Allah Ta'ala. Itu makna mustahil. Kalau orang kata Allah Ta'ala ada sifat begini, kita tak boleh terima. Sebagaimana kita tak boleh terima ada benda tapi tiada pencipta. Itu makna untuk mudah faham. Baik, yang ketujuh dia apa? Al-ajzu an mumkini ma, iaitu lemah atas menjadikan mungkin barang ada ia, iaitu lawan kudrat. Maknanya Allah Ta'ala tak mampu untuk membuat makhluk ini. Allah Ta'ala tak mampu. Allah Ta'ala tak mampu membuat kita. Allah Ta'ala tak mampu membuat tumbuhan. Allah Ta'ala tak mampu membuat langit. Itu tak boleh terima oleh akal kita. Ini lawan bagi berkuasa, lawan bagi kuasa, iaitu kudrat. Dan masuk dengan kata perkara mungkin ada, iaitu perbuatan hamba yang bersertanya dengan kudrat mereka itu
atau daripada segala sebab yang beradat atau lainnya seperti menjadikan langit dan bumi dan syurga dan neraka. Ya, maknanya adanya Allah Ta'ala, maka automatik benda tu ada. Itu tak boleh terima oleh akal. Mesti ada pencipta dia. Maka kita orang Islam, maka kita meyakini yang mencipta syurga, neraka, langit dan bumi iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi macam mana kita nak sembah Allah Ta'ala, ya, sedangkan Allah Ta'ala itu lemah? Itu mustahil. Ya. Kita membesarkan seseorang tu, pasti dia, orang kata dia ada kuasa, baru kita besarkan. Cuba perhatikan kita, ya, sebelum kita pencin kan, sebelum kita pencin, kadang-kadang jiran yang jauh-jauh tu pun kalau jumpa kita, dia punya rapat tu macam adik-beradik. Sebab apa? Sebab kita ada kuasa masa tu. Tapi bila kita pencin, tak ada kuasa lah. Jiran yang macam adik-beradik rapat tu pun kalau selisih dia, kita kat pasar malam, nak dia buat tengok handset, ya, tengok murtabak, ya. Sebab apa? Sebab dah tak ada kuasa. Jadi orang tak hormat, orang tak besar kan. Tu sebab kalau tuan-tuan nak belagak, tak ada kuasa tu. Bila dah pencin, orang tak heran. Cakaplah apa. Tu nak cerita makhluk lah. Dan cerita, tapi ni maknanya, ya, pada akal kita, kalau Allah Ta'ala itu lemah, macam mana dia nak menjadikan sesuatu kita? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu, dan apa yang kamu buat pun Allah Ta'ala jadikan. Ya, dengan kudrat dan juga iradah Allah Ta'ala. Itu sebab, ya, usuluddin ni tasawuf luaran. Dia, orang kata, nak hampir kepada tasawuf yang, ya, membicarakan tentang hati. Walaupun kita yang buat, tapi hakikatnya itu adalah kudrat dan juga iradah Allah Ta'ala. Kita hanya memperlakukan saja kehendak Allah Ta'ala itu saja. Supaya kita tengok wayang kulit begitu. Adakah, ya, kulit tu yang jatuh longkang, yang makan nasi, ya, yang bercakap dah? Keadaan dia tu, ya, dia hanya mengikut apa yang dikehendaki, yang disuruh oleh Tok Dalang saja. Cuma zahiriah je nampak kita. Ya. Itu, ya, orang panggil tasawuf luaran. Ya. Ini usuluddin. Sebab usuluddin ni dia etikad dalam hati kita. Pegangan dalam hati kita. Kita bekerja, ya, kerja pagi, sambung pula malam, itu usaha kita. Adapun ahli sunnah wal jamaah, ya, kita berusaha yang menentukan Allah Ta'ala. Ya, rezeki kita banyak mana hari ini, itu adalah ketentuan dan juga kudrat Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Ada pun pahaman Mu'tazilah, bila Allah Ta'ala jadikan kita, itu pulang pada kita. Itu yang lain dengan etika Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita buat baik, kita masuk syurga. Kalau kita buat jahat, kita masuk neraka. Allah Ta'ala dah lepas dah. Dia tak bersangkut dah. Itu Mu'tazilah. Allah Ta'ala jadikan api. Api itulah yang membakar. Api itulah yang menghanguskan. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala menjadikan api, dan harus bagi api dia melakukan sebagaimana tabiat dia. Bukan wajib, harus saja. Sebab yang memberi kesan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benda tu yang nak kita masukkan dalam hati kita.
Itu maknanya Allah Ta'ala mustahil, tak boleh terima oleh akal. Ya, macam mana? Ya, Allah Ta'ala jadikan langit, Allah Ta'ala jadikan bumi, sedangkan Allah Ta'ala itu lemah. Tak boleh terima oleh akal. Kita kalau kita lemah pun, boleh kita nak buat satu benda? Tak boleh. Badan kita lemah. Ya? Nak bangun masak pun susah. Nak bangun masak pun payah. Itu maknanya bila dah lemah tu dia tak boleh melakukan apa-apa perkara. Jadi mustahil di akal kita, ya, kita dah tengok bumi, kita dah tengok langit, ya, tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala lemah daripada menjadikan makhluk. Itu mustahil, tak boleh terima oleh akal. Ya, okey, baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Yang ke-8, ijadu syai'in minal alami ma'a adami iradatihi lahu au ma'al zuhuli au ma'a ghaflati au bita'lili au bitab'i. Mengadakan sesuatu daripada alam serta ketiadaan berkehendak, atau serta lupa, atau serta lalai, atau dengan tabiat. Ini pun mustahil juga. Allah Ta'ala jadikan sesuatu ni disebabkan Allah Ta'ala lalai ataupun lupa. Macam kita, ya, kita nak masak nasi, terlebih air, lalai lah. Ataupun kita masak nasi tapi tak buka, orang kata tak buka api gas, lalai lah. Allah Ta'ala tidak begitu. Ataupun dengan tabiat pun tidak juga. Ya? Allah Ta'ala jadikan sesuatu dalam makhluk ini, dia ada kegunaan dia, ada manfaat. Wa imma manfaat dia pada makhluk, pada manusia, ataupun pada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Guru saya cerita, dia kata ada satu cerita tu, dia kata, ya, seorang anak murid ni, dia kata ada ke satu benda yang Allah Ta'ala jadikan, ya, yang ada manfaat. Ya, nak ceritanya dia kena penyakit kulit, ya, alergi. Habis semua doktor, semua tok bomo dia perginya, ya, habis air, ya, diminum. Air tawar pun diminum, air manis pun diminum. Cakap je apa, kalau orang kata di dekat situ, dekat klinik, ya, di Johor tu walaupun di KL dia duduk, di Johor tu elok, dia pergi je. Orang dah sakit je. Jadi bila dia diusahakan tu, ya, tak sembuh-sembuh. Maka dia pergi kat Tuan Guru. Maka Tuan Guru kata, kamu pergi kat belakang rumah tu, ya, kamu ambil orang kata najis ayam, kamu sapu. Dia kata benda najis, dia kata, orang tak guna dah, kata. Siapa dia nak? Dia kata kamu ambil, kamu sapu lah. Ya. Maka bila dia sapu tempat yang alergik tu, tempat yang dia sakit, sembuh dengan kuasa Allah Ta'ala. Ni nak cerita pun bukan suruh orang kata gunakan najis, ya. Kalau kita ada aktiviti lain, nak cerita ni tak ada satu benda pun Allah Ta'ala jadikan tak ada manfaat dia. Ada manfaat. Sebab Allah Ta'ala jadikan sesuatu perkara bukan disebabkan dengan lalai, bukan disebabkan dengan lupa, bukan disebabkan dengan tabiat. Ya. Cuma kita je tak nak mengkaji. Cuba kita tengok masa kita budak tu kan, buah yang macam katak puru tu kan, kita main bom-bom je kan, baling-baling. Sekarang ni orang buat minum, jadikan jus dan sebagainya, sebab orang dah kaji khasiat dia. Itu maknanya tak ada benda pun yang Allah Ta'ala jadikan sisi. Tapi kita ingat benda tu sia-sia, itu yang kita buat
buat main, buat macam bom-bom tu kan. Itu makna dia. Tak ada benda pun Allah Ta'ala jadikan makhluk ini yang keadaan dia lalai ataupun lupa. Kita tidak. Kita kadang-kadang jadikan satu benda dalam keadaan lalai. Kita nak pergi satu tempat, dia punya lalai sampai terlajak simpang. Itu lalai. Allah kata terlajak simpang, lalai. Dia tak pergi simpang tu. Dia tak nak pergi simpang tu. Simpang mana? Simpang Imperium. Dia tak nak pergi Imperium kan. Dia tahu kalau pergi mesti habis duit kan. Dia nak pergi simpang sebelum tu. Jadi makna dia, kita ni kehendak kita kadang-kadang tak sama apa yang kita kehendak. Kadang-kadang kita buat bukan dengan kehendak kita. Kita buat dalam keadaan kita lupa, dalam keadaan kita lalai. Tapi Allah Ta'ala mustahil Allah Ta'ala dia buat satu perkara dalam keadaan lupa dan juga lalai. Macam Allah Ta'ala tempatkan kita di tempat majlis ilmu ni. Itu sebenarnya adalah pilihan dan kehendak Allah Ta'ala. Bukan disebabkan kita ni rajin datang masjid, tidak. Kita kata memanglah aku selalu dengar majlis ilmu sebab aku rajin pergi masjid. Kalau kita beranggapan begitu, kenapa bila ada majlis ilmu yang kita nak pergi tapi tak dapat pergi? Elok nak pergi, saudara jauh pula datang, malam tu pula datangnya kan? Malam sebelum tu tak nak pula datang. Nak ceritanya benda bila Allah Ta'ala tak izinkan, maka Allah Ta'ala jadikan benda-benda yang menegak. Itu sebab kita ni bukan pilihan Allah Ta'ala untuk hadir majlis agama, majlis ilmu pada malam itu. Jadi pada malam ini Allah Ta'ala tak sibukkan kita. Saudara pun tak terbuka hati dia datang rumah kita, maka kita dapat hadir ke masjid ini. Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak, dia tengok ustaz tak popular, dia pun belah. Makna Allah Ta'ala tak berkehendak lah tu. Dia duduk lama di tempat pengajian. Kita kalau jenis orang, jenis kaki mengaji tuan-tuan, ustaz famous tak famous, yang penting ustaz tu sampai ke ilmu, kita akan duduk. Itu jenis orang kaki mengaji. Ustaz ni kau orang gelak, malas lah. Sebab apa? Sebab dia nak mengaji ni nak gelak aja. Mana buat ni? Jadi itu mustahil, tak boleh terima oleh akal kita. Zat yang bersifat, yang bernama Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dengan keadaan lupa dan juga lalai. Tak kira lah benda nikmat yang ada pada kita ke atau benda musibah yang berlaku pada kita, itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita balik sampai separuh jalan tengok orang jual durian kan. Laki kita pun time tu pula laju, tak ada kereta pun, time tu yang dia laju kan. Dah terlepas, kita teringin. Kata kenapa tak singgah bang? Dah terlepas nak buat macam mana ni? Sampai di rumah dah buka pintu, jiran ulu durian. 2 biji jiran ulu. Itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Kita pun tak sangka jiran tu nak bagi kita. Kita pun ambil. Kita tulis kat suami kita, kita kata tengok bang, kalau dah rezeki tu dah tak salah alamat. Elok je kita nak bawa masuk rumah, tak terlepas pula buah daripada tangkai kena kaki. Itu pun pilihan kita. Bini laki kita kata kena buah durian tu pun tak salah alamat, dah betul lah alamat. Jadi maknanya nikmat ataupun musibah yang berlaku pada kita, tak kira lah kita suka ke ataupun kita tidak, kita tak suka, demam ke, sakit lutut ke, itu sebenarnya adalah pilihan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Gitu. Ini etikad kita. Adapun kita berubah dan sebagainya, itu ikhtiar.
Adapun pegangan kita ni, apa yang berlaku adalah kehendak ketentuan Allah Ta'ala, pilihan Allah Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, anak kita tunjuk pada kita dua orang pilihan, ya, untuk dia berkahwin. Seorang tu cabi, ya, seorang tu lawa dengan slim dan sebagainya. Tiba-tiba, ya, ketentuan dia Allah Ta'ala tentukan anak kita dengan perempuan yang badannya cabi. Tak ada. Tapi anak kita, kalau dapat perempuan slim ni kan okey kan. Orang tengok pun lawa bini kamu, gitu. Sebab apa Allah Ta'ala tak pilih perempuan yang cantik, perempuan yang slim tu pada anak kita? Sebab Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala mengetahui, ilmu Allah Ta'ala mengetahui anak kita ni dia tak suka makan kat kedai. Yang badan slim tu dia suka rajin makan kat kedai, bangun pagi pukul 11. Itu yang Allah Ta'ala tak bagi tu pada anak kita. Tapi tak nampak benda tu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, maka sekaliannya itu menafikan kehendaknya dan menafikan ikhtiar. Kalaulah Allah Ta'ala jadikan perkara itu dengan lupa lalai, maknanya bukan dengan ikhtiar Allah Ta'ala, bukan dengan pilihan Allah Ta'ala. Itu mustahil, ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan dengan illah, iaitu seperti gerak tangan, illah bagi gerak cincin dengan seperti api, tabiatnya itu menghanguskan, maka tidak dapat tiada. Manakala bersentuh dengan api, maka dapat hangus, maka perceraian antara keduanya. Maka fa'il dan illah itu tiada dengan syarat, dan fa'il dengan tabiat itu dengan syarat seperti api. Maka dapat hangus itu apabila bersentuh dengan kayu dan ketiadaan yang menegah seperti basah. Maka adalah kedua fa'il, ya, perbuatan itu dapat ketiadaan mani, ya, iaitu basah. Maka adalah kedua fa'il itu dapat mengadakan, tiada dapat meninggalkan. Maka tiada ada kedua fa'il itu dengan ikhtiar. Dan fa'il yang ketiga dengan mengadakan dan mengadamkan itu, fa'il dengan ikhtiar. Contohnya macam gerak cincin disebabkan gerak jari. Itu dengan tabiat. Bukan maknanya Allah Ta'ala jadikan bumi, maka sekali dengan tumbuhan, sekali automatik dia jadi. Kan? Jadikan bumi sekali dengan laut. Tidak. Bumi Allah Ta'ala jadikan, laut pun Allah Ta'ala jadikan. Bukan maknanya seperti mana bergeraknya jari, bergeraknya cincin. Tidak. Itu maknanya Allah Ta'ala jadikan di muka bumi ini bukanlah dengan package, maknanya gitu. Adapun kita kadang-kadang kita kahwin dengan orang sekali dengan package. Kita kahwin dengan si Fulan terus dapat anak, kan? Itu. Ya. Bagus kamu, ya. Kahwin terus ada 7 orang anak. Mana buat ni? Itu sekali dengan package, maknanya gitu. Allah Ta'ala jadikan bumi bukan makna jadikan bumi automatik, ya. Laut itu pun terjadi, ya, tumbuhan pun terjadi. Tidak. Allah Ta'ala jadikan laut tu lain, ikan tu lain. Semua ni adalah kejadian Allah Ta'ala, ya. Dan fa'il perbuatan yang ketiga itu
dapat mengadakan dan mengadamkan, iaitu fa'il dengan ikhtiar, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akan segala kainat, iaitu makhluk dengan ikhtiar, dengan pilihan dia. Allah Ta'ala jadikan kita ini dengan pilihan, bukan Allah Ta'ala jadikan kita ini dengan keadaan sia-sia, tidak. Itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Kita patut rasa bersyukur. Berapa banyak sperma yang masuk dalam rahim ibu, tapi sperma kita yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ini orang kata kita lahir di muka bumi ini adalah pilihan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita menyumpah anak kita buas sangat, kenapalah kamu lahir kat muka bumi ini. Kalau aku tahu aku buat masuk balik kamu. Tak boleh kata gitu. Sebab dia lahir ke muka bumi itu adalah pilihan Allah Ta'ala. Yang kita nak masukkan balik dalam rahim kita, itulah yang melakan kita bila kita dah tua. Anak yang lain, anak lain semua takut bini kan. Gitu. Nak pergi rumah kita pun buat alasan pergi kedai mamak. Bayangkan. Dan macam mana nak jaga kita? Jadi itu adalah ikhtiar, iaitu pilihan Allah Ta'ala. Tiada yang menggagahi akan dia dengan suatu wajah daripada segala wajah. Tak ada suatu makhluk pun, satu zat pun yang menekan Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu perkara. Adapun kita, kadang-kadang kita buat satu perkara, ada benda, ada zat yang menekan kita. Kita tak suka buat benda tu, tapi disebabkan mak kita suruh, kita pun buat. Maknanya itu ada sesuatu yang menekan kita. Tapi Allah Ta'ala menjadikan sesuatu, maka tiada yang menyuruh dan juga menekan dia. Itu dia beza dia. Itu beza pilihan Allah Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, dan erti iradah itu menyahaja kepada menentukan bagi setengah mungkin barang yang harus atasnya, dan menyahaja kepada yang jahil itu mustahil. Allah Ta'ala melakukan sesuatu perkara daripada setengah perkara yang mungkin. Contohnya apa? Contohnya bila Allah Ta'ala jadikan anak kita tu putih, tak ada hitam pada dia. Itu makna setengah. Setengah daripada perkara. Bila Allah Ta'ala jadikan dia tu tinggi, tak adalah rendah pada dia. Jadi Allah Ta'ala jadikan tinggi, putih, gigi itu mancung, itu pilihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan orang kata hidung tu tak berapa mancung, sebenarnya dah cantik dah dengan muka bulat tu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan adapun Allah Ta'ala menyahaja kepada sesuatu yang jahil itu mustahil. Allah Ta'ala jadikan sesuatu tapi tak ada kegunaan, itu mustahil. Tak ada manfaat, itu mustahil. Maknanya Allah Ta'ala itu jahil. Jahil pada Allah Ta'ala itu mustahil. Tak boleh terima oleh akal. Satu zat yang disembah mempunyai sifat yang kekurangan. Itu tak boleh terima. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kesembilan, al-jahlu wa ma fi ma'nahu min al-ulumi ma, jahil dan perkara yang pada maknanya dengan maklum, barang maklum ada ia. Ini lawan bagi ilmu.
Dan erti jahil itu ketiadaan ilmu dengan yang diqasad sama ada basit atau murakab. Ya, mustahil bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan jahil, bersifat dengan tak tahu. Itu mustahil. Allah Ta'ala jadikan suatu benda ataupun ada suatu benda di alam ini yang tiada dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Itu mustahil, tak boleh terima oleh akal kita. Dan jahil ni dia ada dua, tuan-tuan. Jahil ni dia ada dua. Satu jahil basit, satu jahil murakab. Jahil basit tu apa? Jahil maknanya dia tak tahu dan dia tahu dia tak tahu. Macam kita lah, ya? Kita tahu kita tak tahu, maka kita datang mengaji ni sebab kita tahu kita tak tahu. Itu makna jahil basit. Orang panggil sedar ke diri. Itu maknanya. Ya? Kadang-kadang kita lupa. Kita dah mengaji dah, tapi kita lupa. Ya, bila ustaz cakap, aku dah mengaji dah ni, masa darjah 3 itu. Kan? Ya. Tapi tak ada Nabi. Guru habis dulu. Nak buat macam mana kan? Jadi kita sambung bagi habis. Jadi itu jahil basit. Dia tahu. Dia tahu, dia tak tahu. Dan dia sedar bahawa dia tak tahu ilmu tersebut. Ini orang panggil jahil basit. Dan satu lagi jahil murakab. Jahil bertingkat, bersusun. Dia tahu, dia tak tahu, dan dia tak tahu pun dia tu tak tahu. Gitu. Tu. Ya. Ini orang dalam istilah kita, orang Melayu dia panggil bodoh sombong. Ini masuk kategori tu. Udahlah bodoh sombong pula tak nak mengaji. Itu bodoh sombong itu. Ya. Dia tahu, dia tak tahu. Tapi dia tak tahu yang dia tahu. Dia tahu, dia tak tahu, tapi dia tak tahu yang dia tak tahu. Gitu. Yang ini banyak dekat kedai-kedai kopi pun banyak agak ni. Kan? Kadang-kadang kita dengar kan, sekejap-kejap dia jadi pengulas bola sepak. Sekejap-kejap dia jadi pengulas apa ni? MH370 tu. Dia hilang kan. Sekejap-sekejap dia jadi orang jaga telur. Kan? Dia boleh ulas kan? Kita yang dengar tu pun dia khusyuk dengar kan. Bombong kita kata fakta tu macam apa yang kita faham, apa yang kita tahu sedikit tu macam lain. Tapi dengar dia rancak dia cerita tu tak, macam lari jauh. Habis orang tu beredar, yang kawan depan saya tu pun tegur saya. Dia kata, ustaz jangan percaya gitu. Sembang je deras tu. Dia baca surat khabar pun tak pandai. Bayang kan. Itu maknanya. Tapi duduk situ macam-macam kita boleh jadi. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, jahil murakab ni, dia dah tahu dia tak tahu, tapi dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Itu yang dia tak nak mengaji, tak nak belajar. Itu dah sebagainya. Dan barang pada makna jahil itu syak dan zon dan waham. Dan demikian lagi kadar ilmu itu daruri dan nazari. Dan mustahil juga pada zat Allah Ta'ala itu ilmu yang daruri dan juga nazari. Ilmu daruri ini maknanya ilmu yang tak payah dipikir. Orang kata anak lagi muda daripada mak.
Asal kamu macam tension je, duk fikir betul ke anak lagi muda daripada mak. Itu tak payah fikir. Itu makna daruri. Adapun nazari, ya, dia kena fikir. Sebab apa kalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan lemah? Sebab apa? Ya, bukan kita nak sabitkan Allah Ta'ala itu ada sifat kekurangan. Tidak. Kita nak menguatkan akidah kita. Kalau Allah Ta'ala begini macam mana? Kalau Allah Ta'ala begini macam mana? Ya, untuk menguatkan akidah kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-10-nya al-maut, iaitu lawan hayat. Maka erti maut itu pada hak yang baru bercerai roh dengan jasad, dan pada hak yang qadim, iaitu ada hayat itu dengan roh dan dengan hayat itu dengan roh dan dengan mizaj. Jadi maknanya, ya, mustahil bagi zat Allah Ta'ala itu mati. Ya. Kalau zat Allah Ta'ala itu mati, macam mana kita nak berharap pada dia? Dan hidup Allah Ta'ala tu tak sama macam hidup kita. Hidup kita tu, ya, sebab kita ada roh, maka kita ni hidup. Itu sebab roh kita pun perlu kepada makanan, iaitu zikir, Quran dan sebagainya. Dan jasad kita pun kena juga makan. Dan Allah Ta'ala hidup dia tu tidak dengan roh. Kita kata sebab apa orang tu mati? Sebab apa dia mati? Ya? Ni sebab, ya, sebab makan daging kambing banyak sangat. Berapa ramai orang makan daging kambing? Kadang-kadang tulang kambing tu pun dibuat sup minum lagi. Dah lah daging tu dia habis kan, pun tak mati-mati. Ni disebabkan insiden. Berapa ramai orang insiden. Tapi ada yang tak mati. Kalau kita tengok kereta tu, tuan dia tu dah mati dah, tapi tak mati. Tuan dia tu cedera ibu kaki je. Sebab apa kita mati? Sebab kita tak ada roh. Tu yang kita mati. Sebab kita hidup dengan roh. Ya, hakikatnya memang, keadaannya memang begitu. Kita hidup dengan roh. Bila tak ada roh, hidup tak kita? Tak hidup, mati kita. Tapi bila orang, kita tanya pada orang, sebab apa dia tu meninggal? Ini malaikat maut cabut roh dia ni. Tak ada pula orang kata gitu. Ya, Allah Ta'ala memperlakukan asbab. Wa kullu syai'in sababa. Setiap benda dia ada sebab. Ya. Sebab apa dia tu meninggal? Sebab sakit tua. Ya. Itu. Ramai tak orang tua daripada dia? Ramai pun tak mati lagi. Itu nak cerita asbab. Allah Ta'ala, ya, melindungi malaikat Israel ni pada asbab yang Allah Ta'ala ciptakan. Itu. Tapi hakikat dia, mati kita sebab tiada roh. Ya. Itu dia. Itu sebab waktu kita tidur, ya, orang panggil mati kecil kan. Roh kita keluar. Gitu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi itu maknanya. Ya, adapun Allah Ta'ala itu hidup dia itu bukan dengan roh. Ya, hidup dia bukan dengan roh.
Kata Abi Abbas radhiyallahu anhuma, telah menjadikan Allah akan maut itu di dalam rupa kibas yang putih, tiada lalu dengan suatu dan didapatnya baunya, melainkan mati ia, dan iaitu yang disembelih pada hari kiamat antara syurga dan neraka, dan hayat atas rupa kuda, tiada lalu dengan suatu dan didapatnya akan baunya, melainkan hidup, dan adalah yang diambil oleh Samiri akan tanah bekas telapak kaki kuda Jibril, maka dimasukkan atas anak lembu, maka jadi hidupnya. Ni cerita Samiri. Dia ambil bekas tapak kaki kata malaikat Jibril, kuda dia, dia masuk dalam lembu yang dibuat tu, maka jadi. Ada pun satu cerita lain, yang bunyi lembu tu disebabkan angin tu lalu, pun ada juga. Bila dia lalu dekat rongga-rongga lembu tu, maka tercipta bunyi tersebut. Bukan lembu tu yang hidup, tidak. Angin yang lalu. Macam kita lah, bila angin tu lalu dekat, orang kata dekat kain basah kan berbunyi kan, perpak-perpak gitu kan. Itu sebab sound effect lah orang panggil gitu. Pun ada juga kata gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Jadi akhirat nanti, mati dah tak ada dah. Kita hidup, kita mati, lepas tu kita hidup balik, hidup selama-lamanya. Sebab apa? Sebab mati tu dah mati dah. Di akhirat, bila di akhirat nanti Allah Ta'ala jadikan mati ni dalam rupa kibas, maka disembelihnya mati tu. Bila sembelihnya mati, maka tak adalah mati. Itu dia. Itu yang kita hidup. Itu sebab ahli neraka, walau seksa teruk macam mana pun dia tak mati. Sebab apa? Sebab kematian tu dia dah mati dah. Maka tak ada dah kematian. Kalau kita ahli sa'adah, ahli yang bahagia, nikmatlah kita selama-lama tak mati. Rasalah kita kenikmatan kita. Kenikmatan syurga Allah Ta'ala. Okey, baik. Baik, habis itu. Itu maknanya mustahil bagi Allah Ta'ala itu mati. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kesebelah dia swamamun, iaitu tuli, lawan bagi sama. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pada masa yang akan datang. Sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan tuli, iaitu tidak mendengar. Moga-moga perkongsian kita pada malam ini ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Yang mana baik datangnya daripada Allah Ta'ala, kekurangan kelemahan dari saya sendiri, hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatatahu 'alal ladzina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.